Be happy. No offense to you, don't waste your time. Be happy. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down. Can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down. Be Happy dan hari 20 Mac 2015 merupakan hari kebahagiaan sedunia yang telah diumumkan ataupun telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sejak tahun 2012 sebagai International Day of Happiness, di mana meletakkan kegembiraan dan juga kesejahteraan masyarakat sebagai satu perkara yang perlu diutamakan dan dapat diraihkan setiap hari. Dan dalam aspek itu, kita di Malaysia turut meraihkannya. Tadi dalam laporan 745 juga ada menyebut mengenai Hari Kebahagiaan Sedunia yang disambut di depan Sogo tadi. Jadi kita bersama dengan Datin Paduka Dr. Dahlia Rosli, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa JDBT Semenanjung Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam agenda awani pada malam ini. Kebahagiaan, kegembiraan itu ramai kata itu subjektif. Tapi dalam masa yang sama, apabila kita bercerita mengenai harga tambang teksi ataupun pengangkutan awam naik, itu menyebabkan satu perkara yang memberi kesan kepada kegembiraan dan juga kebahagiaan itu sendiri. Sebagai salah satu contoh, kita di Malaysia, bagaimana kita memberikan satu tafsiran atau memberikan sedikit ukuran kepada kebahagiaan dan juga kegembiraan itu. Kerana ini satu perkara yang menjadi tuntutan masyarakat dalam abad ke-21. Dahulu kita mungkin mengira bahawa kesejahteraan masyarakat itu diukur kepada GDP-nya sahaja, KDNK semata-mata. Akan tetapi setelah sekian lama kita melihat bagaimana Bhutan yang muncul dengan indeks kebahagiaan atau kesejahteraan mereka itu dijadikan model baru yang perlu diikut sama. Dan bagaimana kita di Malaysia, walaupun dalam aspek kita serius dalam perkara ini, dan bagaimana kita nak mengatakan bahawa kita ada strateginya, kita ada tahap pengukuran kita sendiri. Mungkin Datin Paduka boleh mengulasnya. Mungkin, terima kasih. Boleh saya bagi sikit latar belakang mengenai happiness ini di dalam konteks kementerian saya, di mana Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan baru-baru ini telah melancarkan Center of Excellence for Wellbeing and Happiness, di mana kebanyakan aktiviti-aktiviti kita adalah berkaitan dengan perancangan untuk kita merancang satu suasana yang boleh mendatangkan positif feeling, perasaan positif dan juga happy kepada komuniti lah di bandar ataupun di desa. Jadi betul tadi, happiness ni adalah kebahagiaan, adalah subjektif. Jadi tetapi jika kita lihat di Bhutan, dia telah membuat kriteria-kriteria lah dari segi ekonomi, dipanggil economic wellness, environment, juga physical, dan juga kalau kita tanya sometimes just simple, kita ada membuat satu kajian di dalam kementerian, kajian happiness index, dan kita bertanya lebih kurang 10 soalan yang simple, dari segi adakah seseorang itu dia merasa sejahtera dari segi pendapatan. Jadi a bit material, tetapi juga kita bertanya adakah dia sejahtera dari segi keadaan sekeliling, stres. Sama ada dia stres di tempat kerja atau di tempat di mana dia berada. Kita juga bertanya mengenai kesihatan, mengenai transport, public transport connectivity, we ask that. Juga yang penting adalah apakah hubungan komuniti, hubungan keluarga sama ada sejahtera di peringkat family dan juga komuniti, dan juga berkenaan dengan infrastruktur juga. Kita untuk perancang bandar ni kita punya keyword adalah sustainable development, also community sejahtera lah, sustainable development, community sejahtera, dan juga untuk kita mencapai
quality of life yang tinggi ya. Jadi juga dia berkaitan juga dengan livability, berdaya huni ya. Jadi environment kita, infrastruktur sedia ada, apakah perkhidmatan memuaskan yang diberikan oleh pihak berkuasa tempatan misalnya. Kita juga bertanya mengenai adakah sejahtera mengenai political representative ya. Ini adalah satu soalan yang juga menarik ya. Ini yang menarik kerana satu ketika dahulu kalau diimbas balik kepada indeks kesejahteraan Malaysia contohnya, kawasan-kawasan di bandar dikatakan kurang gembira kalau dibandingkan kawasan-kawasan di luar bandar. Kalau dilihat kepada tahun 2013, bandar yang paling gembira di Malaysia terletak di Kedah, di Baling, diikuti di Alu Gajah contohnya. Dan ini pekan-pekan kecil yang sebenarnya satu ketika dahulu, kalau Baling itu sendiri menjadi satu tempat untuk perbincangan yang penting dalam sejarah awal Malaysia, ini juga memberi tafsiran bahawa pembangunan dalam bentuk fasilitis perlu seiring dengan keperluan dan juga kemahuan masyarakat. Kita di Astro Awal ni kalau setiap kali pilihan raya datang juga, kita sering bertanyakan dan juga membuat tinjauan kepada masyarakat di luar sana. Apa yang mereka mahukan di kawasan-kawasan mereka? Apakah top 10 perkara yang mereka mahu perbaiki? Dan kebanyakannya tidaklah mengatakan bahawa ingin bangunan tinggi atau pembangunan yang cukup besar. Tapi mereka bercerita mengenai perkara perlu ada padang futsal, taman permainan, kawasan riadah, pengangkutan awam yang sejahtera dan sebagainya. Jadi dalam aspek ini, kita melihat permintaan masyarakat itu ada dan juga kementerian melihat serius mengenai indeks kegembiraan dan juga kesejahteraan ini. Akan tetapi ini perlu dilihat secara menyeluruh kepada pembuat dasar dan itu cabaran kita di Malaysia. Pandangan doktor sendiri. Ya, tadi Zul juga bercakap mengenai Bhutan ya, menggunakan gross national happiness. Jika as compared to GDP ke GNP ya, di mana memberi fokus kepada social, kepada semangat, spirit dan sebagainya. Dan ini juga merupakan satu shift lah ya, kita especially di dalam negara membangun ya, kita selalu bertumpu kepada ekonomi fizikal. Tadi Zul juga ada berkata mengenai concrete jungle. Tetapi apabila kita lebih berkembang, kita akan lebih aware mengenai keperluan-keperluan yang people centric. Jadi jika kita lihat apa yang penting, kalau kita tanya the youth ya, belia, mungkin parks adalah important ya, kawasan-kawasan rekreasi dan juga dewasa ini kita juga dapat tengok public art movement. You can see di bangunan-bangunan lama, di back streets ya, ada. Ini juga merupakan satu ekspresi untuk kreativiti, inovasi dan juga untuk membuat sesuatu tempat yang kita diami itu lebih ceria, lebih vibrant. Di dalam tax planning kita mengatakan ini adalah place making. So place making. Dan sungguh pun di Jabatan Perancang Bandar dan Desa kita membuat plan-plan strategik ya, iaitu di peringkat negara kita menyediakan rancangan fizikal negara. Kita juga ada National Urbanisation Policy ya, dan plan-plan yang kita sediakan di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah. Tetapi apa yang penting juga adalah apakah aktiviti ataupun tindakan pengisian dia di peringkat paling lokal. Itulah sebabnya juga kita ada membuat aktiviti-aktiviti yang kecil ya, tetapi very cost effective dan juga quite compiling untuk community. Kita juga ada what we call community initiatives, green initiatives ya. Okey, kita nak berhenti lihat buat kali pertama, tapi lepas ni kita nak bercerita. Tadi kita bercerita mengenai concrete jungle dan urbanisasi di Malaysia ni begitu cepat sekali. Kalau dahulu kita melihat kawasan-kawasan di pinggir di Negeri Sembilan ataupun di Melaka itu macam kita kata kawasan desa lagi, tapi mungkin 5 tahun akan datang ia menjadi sebahagian daripada bandar besar. Jadi bagaimana kita boleh melakukan sedikit sebanyak tindakan di jangka di masa akan datang, itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti lihat seketika dahulu, jumpa lagi dalam agenda awal ni selepas ini.
Okey, hari ini 20 Mac merupakan hari kebahagiaan sedunia yang telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan bagaimana anda mendefinisikan kebahagiaan buat anda, dan itu kita bincangkan lagi dalam konteks yang lebih besar dalam agenda Awani pada malam ini. Datin Paduka Dr. Dahlia, mungkin kita melihat bahawa urbanisasi di Malaysia cukup cepat sekali. Kalau kita mengambil kira sebagai contoh, pembangunan di Kuala Lumpur limpahannya terasa sehingga ke satu ketika dahulu kawasan seperti Semenyih, Mantin ataupun Seremban mungkin kurang mendapat limpahan yang secara terus. Akan tetapi kali ini kalau kita tengok, kalau kita susuri jalan nak ke selatan, itu dah menjadi satu kawasan yang cukup bandar besar. Bagaimana dalam konteks itu perancangan bandar di jangka masa akan datang, melihat identiti lokaliti itu perlu diutamakan? Kita boleh membina bangunan dan juga fasilitis dalam aspek hutan konkritnya kat situ. Tapi ini tidak akan makna kalau tiada pengisian dan juga pengekalan identiti lokaliti itu. Dan di bawah jabatan doktor juga melihat kedua-duanya sekali. Dalam aspek itu bagaimana ini diberikan penekanan, dan sebenarnya partisipasi daripada swasta ataupun pembangun-pembangun bandar, perancangan-perancangan bandar amat diperlukan, dan perlu mengenal pasti perkara ini perlu diberikan perhatian utama. Ya, jika kita lihat dari segi populasi lah ya, penduduk, lebih daripada 75% ya dari penduduk adalah di bandar. Jadi tetapi bandar tu dari segi kawasannya hanya lebih kurang 15% saja. Jadi kita boleh nampak the development pressure di kawasan bandar, dan juga betapa pentingnya kawasan luar bandar sebab dia terbesar sekali di negara kita ya, tetapi population sikit ya. Jadi dari segi perancangan kita juga adalah concern lah ya mengenai development pressure di kawasan bandar, dan juga rebakan bandar ataupun urban sprawl yang seperti mana Zul kata tadi, makin lama dia makin keluar daripada kawasan conurbation dan sebagainya. Dan kita memang ada polisi-polisi untuk kita untuk kita kontrol ya. Sebab untuk perancangan bandar kita punya peranan adalah sebagai pengurus guna tanah untuk regulation ya dan sebagainya, dan juga untuk menentukan quality of life. Dan quality of life itu tidak hanya kita dapat maksimumkan di kawasan bandar, tetapi juga di luar bandar ya. Jadi untuk jabatan saya, kami ada membuat National Urbanization Policy, tetapi juga polisi untuk desa. Jadi kebanyakannya adalah untuk kita memelihara nilai-nilai warisan desa, conservation dan sebagainya, dan juga membuat kawasan desa itu satu yang kawasan yang ada value add ya. Jika kita lihat di negara-negara luar ya, bila kita pergi ke kawasan luar bandar, lebih appealing daripada kawasan bandar sebab dia ada nilai-nilai dia di situ, dari segi keindahan, dari segi conservation, dari segi kesegaran, air quality dan sebagainya, dan juga dari segi riadah ya. Jadi memang di dalam jabatan saya kita ada polisi-polisi yang akan kontrol lah ya. Doktor, kalau kita melihat bahawa yang boleh dirancang di masa akan datang mungkin lebih mudah untuk dilakukan, akan tapi apa yang sudah dibangunkan di bandar khususnya, Dr. mengatakan itu adalah housekeeping yang juga perlu ditambah baik dari masa ke masa. Bagaimana kita melihat bahawa ada model-model tertentu yang digunakan di negara-negara ataupun bandar-bandar yang dikenali sebagai bandar yang berdaya huni, mereka mungkin melalui fasa bahawa melakukan pembangunan itu semata-mata. Akan tetapi mungkin ada penambahbaikan yang perlu dilakukan dari masa mengikut keperubahan semasa. Kalau lihat kepada Singapura contohnya, dahulu kita mengatakan bahawa there's a concrete jungle dan juga pengisiannya itu mungkin kurang dan mereka lebih suka untuk membelah di Johor Bahru contohnya. Tapi hari ini juga ada lebih banyak taman dibuka, lebih banyak kawasan riadah, dan membuka perspektif bahawa kawasan bandar itu adalah satu perkara yang menyeronokkan juga dalam satu aspek yang lain. Mungkin kita dapat bincang selepas ini, kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Apa yang kita boleh buat dengan mungkin perkara yang kita kata kurang menggembirakan di bandar-bandar contohnya, bagaimana kita dapat mewujudkannya. Partisipasi masyarakat penting kat situ kan. Okey, kita bincang selepas ini, kita berhenti rehat seketika dahulu.
Okey, betul kita dalam agenda awal ni, Doktor, terus saja kita bercerita mengenai kegembiraan dan juga kebahagiaan. Bagaimana kalau bandar-bandar yang kalau di Malaysia konteks kita kata kurang gembira di Malaysia kerana mungkin stresnya, himpitan hidupnya, akan tetapi sesuatu yang perlu dilakukan. Tadi kita bercerita mengenai kawasan-kawasan riadah. Kalau mengambil contoh bahawa bandar-bandar raya yang berdaya huni dunia sekalipun seperti Melbourne ataupun di Vancouver contohnya, persekitaran kalau balik office tu petang ada masa untuk jogging, ada kawasan riadah di tepi laut dan di sungai dan sebagainya. Bagaimana itu mungkin dijelmakan kalau dalam konteks kita di Kuala Lumpur lah contohnya, Doktor? Ya. Memang itu merupakan satu daripada kriteria yang penting apabila kita bercakap mengenai daya huni atau livable. Public spaces, place making, ya. Di mana di Kuala Lumpur memang kita kuranglah ya, kawasan-kawasan urban parks, ya, yang kita juga jabatan saya dan juga jabatan dengan bandaraya dan jabatan landscape juga sedang ya cuba kita tengok ya di manakah distribution kawasan-kawasan ini dan mungkin kita boleh integratekan. Jadi akan dapat memanfaatkanlah ya penduduk-penduduk bandar dan open spaces ni juga ataupun kawasan lapang ataupun taman-taman ini adalah satu kawasan yang di mana juga kita boleh berinteraksi ya. Jadi dan juga dan di mana di bandar sekarang seperti mana yang Zul kata tadi, concrete jungle, sekarang ni kita beranjak terhadap mengenai people centric dan juga people agenda sekarang ya. Dan juga penghuni bandar sekarang dia adalah juga selektif ya, where they live dan sebagainya. Dia tengok jika kawasan itu adalah satu kawasan yang mempunyai komuniti yang baik, dia akan duduk di situ. Walaupun harganya lebih mahal contohnya. Ya, tetapi kadang-kadang mahal tu pun dia tak semestinya deliverable ya. Mungkin tak kenal pun, kita tak kenal our neighbours dan sebagainya ya. Jadi satu kawasan yang connected ya dan juga berharmoni lah. Dan parks ni merupakan satu tempat yang kita de-stress, kita meet up ya dan juga sihatlah akan Doktor, menyihatkan mungkin badan. kita melihat hari ini perbincangan kita lebih melihat kepada penyediaan fasilitis, apakah strategik dan juga bagaimana gerak kerja dari pihak kementerian, contohnya agensi-agensi tertentu untuk mewujudkan persekitaran yang gembira dan juga sejahtera. Akan tetapi itu tidak akan menjadi berjaya sekiranya tiada partisipasi daripada masyarakat. Ban Ki-moon, Setiausaha Agung PBB juga mengatakan bahawa kegembiraan atau kebahagiaan itu diwujudkan dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam sesebuah bandar itu yang mewujudkan kegembiraan. Begitu juga dengan sambutan Hari Kebahagiaan Malaysia. Kita melihat bahawa pentingnya masyarakat itu untuk memberikan peranan untuk mewujudkan suasana gembira itu. Kita mungkin ada fasilitis atau perancangan bandar yang terhebat ataupun yang baik, akan tetapi masyarakat kalau tidak tahu untuk mengadaptasikannya, itu satu perkara juga. Jadi dalam aspek ini, balik semula kepada masyarakat untuk menghidupkan suasana gembira itu bagaimana, Doktor? Ya. Seperti mana ada banyak dokumen dan juga buku-buku yang ditulis, cities are for people. Bandar ni bukan untuk kita letak bangunan ke jalan raya, tetapi untuk people ya. Jadi apa-apa yang kita rancang adalah bertumpukan kepada keperluan-keperluan penduduk bandar ya. Jadi juga di dalam konteks Happy City ini, saya sering mengatakan apabila sesuatu bandar itu happy, dia merupakan satu bandar yang ceria, merupakan bandar yang aman, berharmoni, juga bandar yang caring. Ya. Jadi itu yang kita hendak capai lah ya di dalam bandar. Sungguh pun kita banyak infrastructure, but you're talking about hardware, tetapi saya suka perkataan peopleware. Peopleware ya, itu kita tidak boleh lupakan. The end user of our cities adalah penghuninya, other people ya. Jadi memang banyaklah agensi macam kementerian saya pun juga berkolaborasi dengan lain-lain kementerian lah. Mana yang Zul tahu, kementerian saya adalah Kementerian Kesejahteraan Bandar. Jadi banyak inisiatif-inisiatif itu yang dijalankan berkaitan dengan bandar dan juga berkaitan dengan participation ya.
di mana kita ada di dalam kementerian sekarang jawatan kuasa perwakilan penduduk. Ini merupakan community coordinator di peringkat grassroots ya, di mana boleh communicate, boleh hubung terus ya dengan penduduk-penduduk untuk mengetahui apakah isu-isu. Kadang-kadang isu dia tak kompleks ya, very simple issues ya, macam tadi kita ada cakap nak futsal, longkang sumbat, infrastruktur dan sebagainya. Tetapi ini memang participation merupakan satu aspek yang penting lah apabila kita buat perancangan ya. Dan kami di Jabatan Perancang Bandar dan Desa juga, apabila kita membuat rancangan-rancangan tempatan ataupun rancangan struktur atau plan pembangunan, kita ada di dalam requirement perundangan perlu ada public participation. Kita perlu tunjuk kepada public apakah yang kita akan rancang dan mengambil balik feedback public untuk satu plan yang bersama ya. Okey, doktor, kita tak cukup masa untuk bercerita. Saya nak bercerita mengenai indeks kesejahteraan Malaysia. Itu mungkin doktor kena datang di hari kemudian nanti, satu sesi lain. Terima kasih doktor kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Selamat menyambut hari kebahagiaan sedunia. Hantarkan pandangan, hantarkan mesej gembira anda di Facebook ataupun di Twitter Astro Awani, ataupun anda boleh terus bersama kami di astroawani.com ataupun di aplikasi mudah alih kami. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berhujung minggu. Thank you very much.